Kalau kita melihat bahawa pewujudan GLIC dan GLC ini ada matlamat dan mandatnya tersendiri. Namun kita melihat bagaimana keadaan yang pada masa kini. Kerana kalau kita melihat dalam konteks politik semasa, ini umpama menjadi alat kepada politik itu untuk menempatkan ataupun mendapatkan sokongan, menempatkan jawatan-jawatan tertentu dan sebagainya. Bagaimanakah produktiviti dalam GLC, GLIC sebagai contoh boleh ditingkatkan terlebih dahulu sebelum kita pergi ke industri-industri lain ataupun ekonomi secara keseluruhannya, Prof. Baik Najib, ini soalan yang sangat menarik ya. Saya suka pada soalan ini apabila kita membicarakan isu ekonomi dan juga peranan GLC atau GLIC ya. Kalau sebenarnya dari segi kalau lihat dari segi produktiviti ya, sebenarnya GLC ataupun GLIC ini tidaklah menjadi satu isu besar kepada ekonomi kita ya. Najib, dari segi produktiviti saya boleh katakan GLC atau GLIC ini berada average ataupun lebih daripada average ya Malaysia. Tapi yang paling penting ya Najib, yang sering kali diperdebatkan dan tetapi tidak banyak juga mendapat perhatian ya, sama ada kerajaan yang dulu pun tak dapat juga ya, bagi saya nampak itu ya. Begini Najib, GLC ini mandatnya ditubuhkan adalah salah satunya untuk mempercepatkan pertumbuhan ekonomi Malaysia ya, dan sesama GLC juga ditubuhkan adalah untuk mempercepatkan sesuatu dasar kerajaan untuk dilaksanakan. Dan dalam masa yang sama GLC juga sebenarnya mandat dia adalah kepada sosioekonomi yang diterjemahkan kepada pertumbuhan sosioekonomi dan diterjemahkan juga kepada kesanrantaian kepada sektor-sektor lain. Nah, sekarang kita lihat pada sejauh mana saya ingin kongsikan sejauh mana impak GLC atau GLC ini kepada ekonomi Malaysia. Itu yang lebih penting sebenarnya ya. Kalau kita lihat dari segi sumbangan kapital GLC dan GLIC ini salah satu yang besar mendominasikan ekonomi Malaysia, dan banyak sektor-sektor di Malaysia juga didominasikan oleh GLC ya. Jadi persoalannya kalau kita lihat ya, sebenarnya banyak lagi peranan yang boleh ditambah baik oleh GLC ya dalam memastikan pembangunan ekonomi, pembangunan sosioekonomi itu dapat dibangunkan dengan lebih baik ya. Contohnya kalau kita lihat ya, setengah GLC, saya tak mahu sebut nama ya di sini, setengah GLC itu impaknya kepada PKS, impaknya kepada sektor-sektor bukan GLC, kepada penjanaan pekerjaan rendah ya Najib. Kebanyakan seolah kita lihat daripada ekonomi Malaysia ini yang banyak menjana pekerjaan kepada rakyat Malaysia adalah disumbangkan oleh bukan sektor GLC. Jadi bagi saya adalah mungkin sudah tiba masanya salah satu reform yang kita boleh lihat ya, GLC boleh lihat adalah untuk bagaimana untuk memperkemaskan ataupun memperkasakan sumbangan mereka kepada ekonomi Malaysia dengan memberi tumpuan kepada pembangunan sektor luar bandar, pembangunan PKS ya, dan juga dari segi aspek pekerjaan Najib ya. Itu yang paling penting, dan saya berharap bergerak ke hadapan ini juga boleh menjadikan salah satu penambahbaikan kepada ekonomi Malaysia. Kerana kajian pihak saya buat dengan tim saya buat, kita menunjukkan bahawa syarikat besar, kerana kita tahu GLC bukan PKS, GLC bukan syarikat medium, syarikat besar. Kita lihat keseluruhannya syarikat besar, bersaiz besar ni, mereka seolah-olah berada ekosistem mereka sendiri ya. Dari satu sudut Najib, sektor PKS ni banyak bergantung kepada syarikat besar, kerana syarikat besar mengawal rantaian bekalan, mengawal jumlah input, mengawal produknya ya. Dari sudut lain pula, syarikat besar ni kurang bergantung kepada PKS. Mereka banyak bergantung sama-sama mereka sebagai syarikat besar, dan juga mereka banyak bergantung kepada negara luar, pada input ataupun transaksi ataupun rantaian bekalan daripada negara luar. Dan ini yang perlu kita perkemaskan di masa sekarang dan akan datang Najib.
Okey, itu berkaitan dengan produktiviti dalam sektor GLC, GLIC. Kalau kita nak bincang pasal produktiviti ini memang tak cukup masa lah. Tapi kalau kita melihat kepada produktiviti secara keseluruhannya pun, kita akan bincangkan sebentar saja lagi, Prof. Tapi saya nak masuk kepada topik yang saya kira adalah kepakaran Prof sendiri. Yang ini berkaitan dengan tenaga buruh kita. Kalau kita melihat bahawa keadaan struktur ekonomi semasa kita telah kebergantungan kepada buruh asing ini adalah amat tinggi sekali dalam industri kita. Sehingga kan FDI ataupun pelaburan langsung asing kita tarik pada ketika ini, kita melihat bahawa mereka lebih gemar mengambil pekerja asing sebagai contoh. Mungkin kos yang murah dan sebagainya. Bagaimana untuk kita melihat bahawa perubahan dasar diperlukan untuk kita pastikan bahawa pemberian kerja itu lebih kepada rakyat tempatan dan sekaligus mungkin FDI yang kita tarik nanti akan lebih berimpak tinggi. Kita juga mengasah kemahiran tenaga buruh kita dan sebagainya, Prof. Sekarang ni Najib ya, sejak berlakunya pandemik COVID-19, sejak tahun lepas lagi ya, isu keterlihatan ataupun perhatian pihak kerajaan kepada pentingnya ya untuk kita kurangkan kebergantungan kepada pekerja asing ini begitu serius diambil oleh pihak kerajaan. Contohnya, saya berikan dua contoh ya, apa yang dilakukan oleh kerajaan terdahulu ya. Mereka melaksanakan moratorium pekerja asing, maksudnya tidak boleh ambil pekerja asing sehingga sekarang ini masih lagi berjalan ya. Satu, yang kedua juga kita ada di Perkeso sendiri melaksanakan program yang dinamakan Malaysianization, yang mana kita memberi insentif kepada majikan dan juga pekerja yang majikan yang mana insentif kepada mereka jika mereka mengutamakan ataupun menggaji pekerja tempatan berbanding dengan pekerja asing. Tetapi kita perlu faham, Najib, juga ya, itu adalah perkara-perkara sokongan program-program yang kita lakukan. Tetapi program-program ini juga lebih kepada untuk membantu mengurangkan ataupun menggantung macam mana saya cakap, ini adalah consequences. Ada penyebabnya lagi. Ya, penyebabnya yang penting, Tuan Najib. Kalau kita nak buat sesuatu perkara, nak merawat sesuatu, kita kena cari punca dia, Najib. Kita tidak boleh nak rawat penyakit ni tidak tahu punca. Kita kena tahu punca dia. Puncanya adalah berkaitan dengan sektor, berkaitan dengan isu struktural tadilah ya. Kalau boleh saya kongsi sedikit di sini adalah, kalau kita lihat yang pertamanya adalah kalau kita lihat dari segi struktur ekonomi kita ya, kita memang sebuah negara yang berintensifkan buruh ya. Kita banyak dari segi, walaupun kita duk canang dulu lagi kita pertumbuhan ekonomi kita bagus, positif 4%, 5%, tetapi sebenarnya bagi setiap pertumbuhan itu, peratusan pertumbuhan itu, sebenarnya kita lebih banyak mencipta peluang pekerjaan di kategori kurang mahir ataupun medium, dan juga kategori separa mahir dan juga kategori tak mahir, Najib ya. Malah tetapi kita hanya mencipta sedikit peluang pekerjaan pada kategori mahir. Di satu sudut pula, pihak universiti, pihak pengeluar ataupun pihak pendidikan ya, mengeluarkan banyak kategori mahir berbanding dengan tak mahir ya. Ini yang misalignment yang berlaku di Malaysia ya pada ketika ini. Ini yang menyebabkan kita lihat isu kenapa graduan keluar gaji rendah. Ini adalah isu struktural yang dah lama pun. Sebelum COVID pun benda tu dah ada lama dah. Semua masa COVID ni dia beri attention lagi, dan harap kita dah belajar sesuatu dan kita bergerak ke hadapan, kita boleh mengubah keadaan tersebut. Dan untuk mengubah struktur keadaan begitu, ia akan memakan masa bukannya semalaman, bukannya esok, setahun, memakan masa bertahun-tahun, mungkin melebihi 5 tahun, Najib, untuk mengubah struktur ekonomi itu sendiri. Yang paling penting adalah kita nak ubah struktur kita daripada struktur ekonomi yang tertumpu pada kos yang labor intensif kepada ekonomi yang lebih kepada teknologi, yang lebih bergantung kepada mesin, automation yang bergerak dalam kita bergerak ke hadapan ya. Ini bermakna bahawa segala bentuk pelaburan perlulah terarah kepada pelaburan yang berkualiti, pelaburan yang boleh membantu Malaysia untuk bergerak daripada satu tahap ini ya, yang berintensifkan buruh kepada berintensifkan teknologi ya. Dalam masa sama di pihak education juga ataupun universiti TVET apa semua perlu juga seiring
dengan apa yang matlamat yang ingin dicapai di luar sana. Jadi itulah masalah struktur inilah yang perlu kita beri tekanan dan bergerak ke hadapan, walaupun kita bercakap tentang recovery ataupun pemulihan pada kali ini, tapi pemulihan itulah perlulah datang bersama dengan reform ataupun pembaharuan supaya benda ni seiring, ya. Kerana Najib, seperti Najib beritahu di awal tadi, inilah masa terbaik Malaysia untuk reset, untuk overhaul keseluruhannya, sama ada politik ataupun ekonomi. Pada masa ini adalah masa terbaik. Inilah peluang yang ada saya nampak pada Malaysia pada ketika ini. Saya bimbang kalau kita dah terlepas tempoh masa ini, saya tak pasti lagi bilakah lagi peluang ini akan hadir, Najib. Dari segi perspektif ekonomi contohnya, kalau kita nak reform, nak lakukan sesuatu perkara yang besar, yang memerlukan keputusan besar, kita tidak boleh lakukannya ketika mana ekonomi sedang baik. Maksudnya ketika ekonomi normal. Kerana kalau kita melaksanakan intervensi yang besar, dia akan mengganggu perjalanan ekonomi itu sendiri. Ketika mana base yang rendah, seperti mana ketika mana sekarang ini, inilah masa terbaik untuk kita melaksanakan reform ataupun pembaharuan yang kita tidak sesuai untuk dilaksanakan ketika mana ekonomi normal. So, masa ni dah sangat penting, getir ni, Najib. Jadi saya harap kita di sebalik pandemik ini, kebaikannya yang terhidang di sini adalah pembaharuan di masa hadapan. Kita boleh andaikan seperti juga keadaan tsunami di Aceh pada 2004. Kerana tsunami COVID ini telah meranapkan, telah banyak perniagaan, telah merendahkan base ekonomi kita. Jadi sekarang ni para pentadbir, para ahli parlimen, ahli politik, mereka dipertawakan sebagai arkitek, ya, sebagai arkitek yang membangunkan semula selepas tsunami COVID-19 ini. Jadi kita mengharapkan Malaysia yang lebih baik di masa hadapan. Itu apa yang Prof terangkan cukup detail kalau kita lihat ya. Prof, bagaimana kita melihat brain drain ini bukan masalah baru, dah lama dah berlaku. Ini juga ada disebabkan apa yang Prof sebutkan tadi, kita hasilkan yang berkualiti tapi industri kita mengambil yang separa mahir ataupun yang kurang mahir pekerjanya. Itu disebabkan oleh masalah dasar dan juga struktur yang sudah lama berlaku sebagai contoh. Ini menuntut perubahan kerana ekosistem itu hanya berubah apabila dasar itu berubah. Bagaimana untuk kita mengubah ekosistem ini, Prof? Kerana kalau kita melihat, adakah ekonomi kita masih lagi tertumpu kepada sektor-sektor tradisional sebagai contoh? Bagaimanakah penambahbaikan perlu dilakukan kepada sektor tradisional ini supaya mengadaptasi teknologi ataupun yang teknologi ke teknologi yang lebih tinggi, lebih advance dan sebagainya supaya pekerja yang diambil ini adalah yang berkualiti dan sebagainya, Prof? Pada pandangan saya, Najib, ya, saya melihat pemain industri di luar sana, ya, ini pengalaman saya melihat dalam setahun 2 tahun ini, ya, industri di luar sana bersedia untuk bergerak ke hadapan kerana mereka sudah lihat, ya, kebergantungan kepada labor intensif ini tidak akan berpanjangan dan kita tidak boleh compete dengan negara-negara yang lebih labor intensifnya seperti Vietnam, China. Jadi sudah tiba masanya untuk mereka bergerak ke hadapan dan mereka bersedia untuk bergerak ke hadapan. Jadi mereka saya nampak memerlukan satu dasar yang jelas daripada pihak kerajaan, dan dasar tersebut mestilah konsisten, ya, supaya apa yang mereka lakukan contohnya adalah pelaburan ke atas automation memakan masa dan mereka mahukan konsistensi dalam dasar-dasar tersebut, ya, dan kita mahu itu yang kita masukkan daripada awal tadi, Najib, ya. Apa dasar yang baik yang membantu Malaysia untuk bergerak ke hadapan, tidak kira siapalah yang menjadi nahodanya. Jadi saya kira pada pandangan saya perlu diteruskan ataupun ditambah baik, ya. Dalam masa yang sama saya juga melihat keadaan yang, Najib, ya, keadaan yang memerlukan dalam konteks Malaysia ni, kita memerlukan nahoda yang macam mana saya nak cakap, nahoda yang ada kesungguhan betul-betul dan kesungguhan tu diterjemahkan kepada pelaksanaan, ya. Dan kita lihat kalau di sudut bukan pemain industrinya, contohnya dari sudut contoh yang kita cakap tentang talent tadi kan, ada universiti awam semua ni. Jadi kita memerlukan juga para pegawai pentadbir ini, menterinya apa semua juga faham apa
apa yang dikehendaki dan juga buat apa yang perlu dibuat untuk Malaysia. Kita tak boleh lagi duduk macam dulu ni. Kalau kita duduk macam dulu ni Najib, dengan keadaan sekarang ni, kita akan terus ditinggalkan oleh orang lain. Analoginya seolah-olah sekarang ni Najib, kita di dalam litar perlumbaan MotoGP contohnya ya, semua kenderaan motosikal sekarang ni berada di bengkel masing-masing ni. Sekarang ni semua negara-negara sedang overhaul, sedang lihat macam mana nak berlaju balik kenderaan motor mereka. Jadi kalau bila permulaan nak dimulakan, kalau kita tidak lakukan sesuatu, kita terus akan tertinggal, maka kita tidak akan boleh berada di barisan hadapan. Ya, analogi tadi saya harap orang boleh faham apa yang ingin saya sampaikan. Saya rasa insyaAllah orang faham tentang analogi tersebut, jentera, motor dan sebagainya. Prof, akhir sekali ini adalah antara yang paling penting sekali, governance. Tadbir urus ini antara faktor yang amat dititik beratkan oleh pelabur asing sebagai contoh dan juga pelabur tempatan juga. Ini adalah perkara yang banyak kita bincang sebenarnya tadbir urus kalau dalam GLC, JLIC maupun syarikat dan sebagainya. Dahulu kita sering kata tentang good governance ataupun tadbir urus yang baik ini, kita melihat kepada bagaimanakah integriti itu diterapkan. Ada jabatan integriti khas dalam syarikat dan sebagainya untuk menyemak ataupun mengimbangi segala keputusan yang dibuat dan sebagainya. Bagaimana ini boleh diperkasakan lagi? Kerana ini juga menuntut mungkin perubahan struktur juga, Prof? Ya, betul Najib. Ini juga ada salah satu komponen penting ya untuk kita juga melihat kembali, melakukan perubahan, pembaharuan ya, kerana dari segi perspektif pelaburan ni kalau kita lihat, walaupun Malaysia ni kalau kita lihatnya mungkin bukan sebuah negara yang rigid dari segi aspek untuk menerima pelaburan daripada luar, tetapi kadang-kadang kalau kita lihat sama ada secara saya rasa orang ramai pun dapat melihat, siapa-siapa saja dapat melihat, kadang-kadang kalau kita lihat tu pelaburan itu yang masuk tu kadang-kadang berkait dengan isu politik ya, maksudnya pengaruh politik masih ada di situ. Jadi kalau boleh kita mahukan bergerak ke hadapan kita pelaburan ini, kerana kalau kita ingin menarik pelabur daripada luar masuk ke Malaysia, kalau boleh kita tidak perlulah campur tangan politik yang lebih ya dalam menentukan siapa nak melabur, di mana nak melabur, sektor mana nak melabur. Biarlah pasaran yang menentukan ya dalam aspek tersebut. Kita sebagai pemerintah atau pentadbir, kita memastikan apa yang pelaburan itu berlaku, kita fasilitatekan dan lagi memudahkan mereka supaya kadang-kadang intervensi yang berlebihan ini boleh menjadi kesan herotan kepada pasaran, Najib. Jadi ini pun salah satu, governance ini salah satu faktor yang menjadi pemerhatian banyak pelabur daripada luar ya, kerana isu kerana kalau saya nak melabur, kalau seperti saya nak melabur, saya ingin melihat satu ekosistem perniagaan yang adil, ekosistem perniagaan yang mesra kepada pelabur, supaya kerana pelaburan ni melibatkan kos kepada saya, kos yang tinggi. Saya melabur hari ini, saya tidak akan dapat pulangannya esok ataupun tahun depan, makan masa bertahun. Jadi saya perlu melihat perkara-perkara tersebut dalam untuk melabur.